Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Farah Nim Razak dalam rancangan Tanya Pakar Pak Emma. Baik, hari ini kita nak sentuh mengenai topik yang sangat special iaitu tentang penyusuan susu ibu. Seperti ramai yang dah sedia maklum, sebenarnya susu ibu ni banyak kebaikan untuk anak. Antaranya adalah dapat menghindari daripada anak-anak ni terkena penyakit yang berjangkit, penyakit berbahaya, dan juga antaranya adalah sebagai booster, natural booster ataupun imuniti yang terbaik untuk anak-anak. Dan banyak lagi lah kebaikan susu ibu kepada anak anda. Cumanya kadang-kadang ibu-ibu ni dapat dugaan yang mana kadang susu terlampau banyak terkena bengkak susu. Kadang ada juga ibu ni susu dia berkurangan, tapi macam mana nak bagi susu kepada anak. Jangan risau, hari ini kita ada kaunselor penyusuan dalam Jom Kita Tanya Pakar. Baiklah, pada episod kali ini dalam Jom Tanya Pakar, kita akan mengupas mengenai tajuk peranan mentor untuk jayakan penyusuan susu ibu. Bersama dengan tetamu kita hari ini yang sangat special iaitu Puan Siti Nadia Saruji selaku kaunselor penyusuan. Assalamualaikum Puan Nadia. Waalaikumsalam. Sihat cantik hari ni ya. Sama lah awak. Okey, baik. Mesti ramai nak tahu tentang mentor penyusuan kan, sebab ini pun pertama kali dengar. Sebab Ani pun ada pengalaman yang mana waktu Ani lahirkan anak kembar itu, so susu kadang ada terlampau banyak, lepas tu bengkak susu, kemudian ada waktu yang susu sikit, nak pump pun tak ada susu. Jadi sebenarnya sebelum kita nak berborak lebih lanjut lah mengenai topik ini, kita nak tahu juga sebenarnya apa tu mentor penyusuan, sebab Ani kira ramai ibu bapa kat luar sana yang perlukan mentor penyusuan kan? Okay. Silakan Puan Nadia. Thank you Anim. Okay, alright. Seperti yang kita semua tahulah, mentor penyusuan ataupun kita panggil lactation counselor ataupun kaunselor penyusuan, ada juga kita panggil peer counselor, memang sangat-sangat mereka peranan penting lah dalam penyusuan ibu lah, terutama kita membimbing. Mentor penyusuan ni actually dia membimbing ibu-ibu yang di mana first time ke, even bukan first time pun Anim, second and third baby pun still memerlukan mentor. Yes, betul. Sebab penyusuan ni bukan sebab menyusu macam tu je. Bukan macam kita. Dia bukan macam tekan Swiss. Dia bukan. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam kita tengok dalam TV kan. Lala drama kan. Sebab biasa tak tahu kan. Susu baby dah senyap. Oh tak, dia bukan macam tu. Dia memainkan banyak sangat faktor dari ibu, baby dan juga teknik yang betul lah. Tapi kebanyakan yang memainkan peranan penting dalam penyusuan tu adalah ibu itu sendiri. Sebab itulah hadirnya mentor penyusuan susu ibu ni kan. Betul. Maksudnya kalau antara tugas mentor penyusuan susu ibu ni, apa antaranya yang akan diberikan pada para ibu? Okey, biasanya untuk mentor penyusuan lah ataupun kita panggil kaunselor penyusuan ni lah, kita akan panggil macam guide lah. Kita akan guide, kita akan guide ibu-ibu ni, kita akan guide dia punya journey, kita akan bimbing dia orang daripada first start dia lahirkan anak tu. Sebab start seminggu pertama je susu dia dah start macam dia tak tahu kurang ke banyak ke, sebab masa tu memang normal. Seminggu pertama memang tak banyak susu. Jadi dekat situ kita guide lah, kita guide daripada penghasilan susu yang pertama macam mana, kita guide pula ilmu-ilmu macam nak hasilkan formate, handmade dan kolesterol, apa kebaikan ketiga-tiga jenis susu ni. Jadi kita memang bimbing ibu-ibu ni daripada scratch sampailah ibu ni berjaya lah untuk susukan baby diorang lah secara independen kita panggil, ataupun secara tanpa guide dah. Dan dia pun dah boleh guide orang lain lepas tu. Maksudnya Puan Nadia, kadang bila ibu ni dah melahirkan anak, dia tak semua ibu lah yang macam terus senang je nak bagi susu ibu, macam dalam drama tadi. Ya betul. Maksudnya ramai jugalah yang ada masalah untuk penyusuan susu ibu ni. Ya betul. Memang actually sebab apa yang kita fikir fantasy versus reality tu memang berbeza sedikit. Dengan demand, ada baby yang kalau kita pergi ke topik baby lah sikit kan, ada baby yang jenis high demand, ada baby yang tak berapa demand. Dia ada macam, kita kena tengok banyak faktor. Sebab tu kalau mentor penyusuan ni dia kena tengok bukan satu faktor susu dan juga kita panggil ataupun breast mommy je. Kita bukan tengok dua benda ni je. Kita tengok keseluruhan. Environmentnya, how supportive dia punya sekeliling, and then kita tengok juga macam mana mindset mommy tu sendiri, psikologi dia. So it include all. Jadi memang untuk yang pertama tu sebenarnya orang kata tak keluar susu sikit semua tu sebenarnya bermain pada mindset, fikiran. So kita kena letak dia pada right mindset lah untuk mami tu. Tu
mentor penyusuan ni kena sentiasa bagi positif. So ada benda yang dia dah boleh decide sendiri without any influence yang mungkin ada luar, kita banyak influence daripada luar kan. Jadi without that dia boleh decide sebab dia dah ada ilmu tu yang dia tahu macam mana nak teruskan perjalanan penyusuan dia tu lah. Biasanya kalau ibu-ibu memang dah mindset macam Anim kan, sebelum Anim dapat anak, Anim berdoa tau hari-hari. Anim berdoa, Anim cakap Anim nak bagi susu ibu. Memang tak nak bagi susu formula lah ni sebab yelah kita tengok kat bidang sosial, kena bagi susu ibu cukup 2 tahun baru anak tu macam ni. Jadi Anim pun, yelah kita dah tengok media sosial banyak dan kita pun berdoa, ya Allah macam berikanlah aku peluang dapat berikan susu ibu kepada anak sehingga cukup 2 tahun. Tapi hakikatnya bila anak tu dah lahir, ya Allah lain rupanya. Lagi 2 orang macam susahnya. Dan Ani pernah mengalami macam tempoh yang yelah kadang burn out juga waktu menyusukan ibu kan. Rasa sedih, stres semua. Jadi kalau peranan mentor penyusuan susu ibu sendiri kan, biasanya macam mana Puan Nadia tenangkan ibu-ibu ni supaya yelah bila tenang barulah susu tu boleh keluar. Kan kalau nak paksa-paksa dia mesti confirm tak keluar. Kalau stress confirm tak keluar. Biasa macam mana Puan Nadia buat? Normally apa yang I buat adalah first I support dulu mother tu. I tanya apa sebenarnya major problem dia dalam dia burn out tu, ataupun mungkin terlalu banyak benda ke dia fikir, apa sebenarnya yang dia rasa tak boleh. Kita cari dulu apa akar punca dia rasa burn out, tak boleh menyusu. Kita pada psikologi dia dulu, pada apa sebenarnya, kita cari solusi pada masalah dia dulu. Apa sebenarnya dia tak puas hati, apa sebenarnya yang dia rasa macam semua benda tak boleh, aku tak boleh, apa yang negativity tu kita try to tarik satu-satu negativity dia sampai kita baru guide, baru kita boleh guide. Kita tak boleh paksa-paksa macam maksudnya you cuba juga kena macam ni, tak boleh macam tu. Dia lagi memang stress, we kan? have to be at the same range dulu. Kita kena faham apa stress dia dulu, and then baru kita boleh guide perlahan-lahan. Itu cara mentor penyusuan lah sepatutnya. Pernah tak Puan Nadia alami satu keadaan yang macam ibu tu dah terlampau macam mana ya, burn out, yang sangat sedih lah kalau tengok keadaan dia? Okay, I ada pengalaman which is this ibu ni I consult dia lah. Dia datang to my office dan dia consult, and then dia bagi tahu dekat I lah problem dia. Ada juga yang the funny story about that lah. Pengalaman I ni which is dia kata ada satu masa tu dia susu, tapi bila anak tu kita panggil ada satu baby high demand juga kan, dia asyik nak tak susu, nangis letak kan, jenis macam tu. So dia sampai satu tahap dia masukkan baby dia dalam bilik, dia kunci pintu. So dia biarkan baby tu dalam bilik? Ya, betul. So memang that is the real case, and since that I memang berazam lah to help more mummies lah for dekat luar tu untuk support dia orang. This is not about penyusuan lagi, susu ada. Tapi this is teknik, tak tahu teknik yang sebenar. Kalau kata teknik pun actually dia susu baby dah minum okay, tapi because of penat kot, banyak kali. Sebab you tak cukup tidur bila you dah you dah deliver baby. Memang you tidur 2 to 3 hours je maximum. Kalau high demand lagi 1 hour, 2 hours. Kalau baby dah okay sikit, dah masuk 1 month, baru you dapat macam pola tidur yang 3 to 4 hours. Macam I sendiri pun sekarang ada baby yang dah 3 months, I tidur 4-5 hours je. Lepas tu kita dah kena start menyusukan dia. So memang that's the thing yang you kena bear. Satu, you penat tu, and then number 2, you akan letih bila kalau you ada anak lagi, anak yang kecil ataupun yang yang you kena handle juga dengan kehidupan. So it's benda tu bermain banyak faktor. Bukan pasal teknik ni, boleh katakan 20% je actually. 80% is totally you kena support mommy mental and mommy punya psikologi. Memang you kena support lah. 80% mindset dia. Memang dia kena clear semua benda yang bermain bercelaru tu, dan baru boleh menyusu secara baik. Yes, macam Puan Nadia sebagai mentor penyusuan susu ibu kan, rutin tu macam mana? Maksudnya cara untuk membantu ibu-ibu yang susah untuk keluarkan susu ke, ataupun yang mengalami bengkak susu ke, maksudnya akan datang ke rumah ataupun konsult melalui Zoom meeting je ke? Okay, cara I biasanya I dikenalkan lah oleh kenalan-kenalan dan sebagainya. So I akan konsult melalui WhatsApp ataupun I akan voice note lah. Ataupun kalau the worst case urgent, I akan call lah. So bila call, kita tanya punca. Basically punca ibu-ibu, masalah penyusuan ibu ni dia lebih kurang je semua punca dia. Dia bengkak susu, kurang susu, ataupun tak tahu nak menyusu, lekapan yang betul. So dia 3 perkara ni je sahaja yang actually repeatable. Kalau I tengok soalan, ataupun lagi satu macam mana, yang ni soalan
macam mana daripada baby nak daripada payudara ke botol pula. Macam mana pula nak tukar pula yang tu. Melatih anak tu. So ini common problem lah dalam mamis. So dekat situ lah I akan guide lah teknik lekapan macam mana, I akan guide macam mana cara untuk banyakkan susu, and then pemakanan yang betul, and I akan guide daripada segi kalau baby tu sendiri I guide. Baby tu macam mana? Baby tu tengah okey, cue dia macam mana? Nak susu macam mana? Bukan all the time dia nak susu. Bukanlah baby tu menangis all the time dia nak susu. Tak. Baby menangis kadang-kadang dia ada benda lain yang dia nak. Macam tadi Puan Nada cakap, antara yang mentor penyusuan susu ibu diberikan adalah membimbing mereka macam mana nak banyakkan susu ibu, macam mana nak mungkin pump susu di office untuk career mom. Tapi mungkin yang paling penting adalah preparation ataupun ilmu yang perlu ada dalam semua ibu-ibu untuk penyusuan susu ibu ni. Apa antaranya yang perlu penyediaan mindset ibu-ibu sendiri sebelum anak tu dah dilahirkan tentang kena susu ibu? Alright, okay, this is very good question lah. Which is semua ibu-ibu yang I nasihatkan daripada dia dah start pregnant, 6 bulan tu I dah start suruh dia gali ilmu. Sekarang ni senang, you boleh access to social media, any TikTok ke, you boleh tengok banyak sangat kaunselor penyusuan yang bagi macam-macam tips. So you can follow mana tips yang sesuai untuk you sebelum you melahirkan anak. So satu, and then nombor 2, I akan selalu ask my my mentee lah untuk set target. Sebenarnya kita boleh set target tau Hanim. Sebenarnya you can set target either you want to go to 2 years, 1 year, even 6 months. And then ada beza eksklusif breastfeeding dengan yang tak. Eksklusif ni memang you totally tak mix. Ada yang tak lah, ada mix feeding lah kan. Jadi dekat situ you set your own target. You nak yang mana? You nak 2 years, so you have to plan lah. 2 years punya plan ni macam you business kan, 2 years punya plan. You nak buat apa? Okay, pumping macam ni. Pump macam mana you nak guna yang high durability, maksudnya dia disiplin memang tu kena kuat lah kan. Yes, kalau you nak 2 years, that's the discipline, baru you boleh capai 2 years tu. Tapi kalau you rasa you 1 years, so you kena tahulah 1 years tu, kalau ataupun dia dah start makan, you pun rasa macam alamak dah malas-malas kan. Ada juga macam tu. Sebab kita kena ikut kesesuaian ibu tu. Kadang-kadang ibu tu tak boleh cook pun 2 years. Walaupun memang kita digalakkan lah dalam ni memang macam Puan Nadia boleh tahulah kemampuan seseorang. Sebenarnya dia ikut mami. Dia ikut mami. Tu I tanya dia macam mana you nak set target macam mana. Kadang-kadang dia okay 2 years. Semangat. Dah sampai. Kawan lain dekat Instagram 2 years semua orang. Yes. Sampai 4 bulan alamak. Susu I dah start drop ni macam mana. Kadang-kadang kita nak bagi dia, yelah kita akan buat teknik pumping and everything untuk bagi dia naikkan semua. Benda tu komitmen. Jadi dekat situ you can commit with that. Kalau commit okay, kita bagi decision tu memang pada mother. Kita never force mother to do something that dia rasa tak suit. Tapi kita galakkan dia untuk dia menyusukan anak tu sehingga 2 tahun. Sebab bukan semua orang dalam kasut yang sama kan. So I tak boleh nak samakan, I 2 tahun, you kena 2 tahun juga target you. Lagi tak boleh. Nanti dia akan stress and akan affect baby, affect anak, affect family. So better kita jaga psikologi dia dulu. Macam my style is, I jaga dulu mami tu punya mindset and psychology first lah. And then baru dia boleh nak menyusu dengan tenang, nak jaga anak dengan tenang, yang memang dia tak ada all this problem lah, insyaAllah lah. Puan Nada, dia rasakan Puan Nada kena bagi semangat juga ni, kata-kata semangat untuk para ibu di luar sana yang sentiasa teruskan perjuangan ni nak susukan anak mereka dengan susu ibu. Boleh tak Puan Nada bagikan semangat? Okey, kepada ibu-ibu di luar sana, apa kata-kata semangat saya adalah ibu-ibu perlu tahu mindset. You know your mindset, you know your right mindset yang betul. You nak menyusukan berapa, and then you kena set target, you kena ada plan, you kena schedule you punya penyusuan tu macam mana. Disiplin, komitmen tu semua involve dalam menjayakan penyusuan lah. Jadi dapatkan support yang betul daripada mentor-mentor penyusuan di luar sana. Boleh dah start follow-follow siapa-siapa yang start bagi info dekat TikTok ke, IG Reels ke, dia dah banyak bagi info tentang penyusuan. So boleh follow, boleh tengok. Kalau ada problem pun boleh DM diorang actually. And then lagi satu, teruskan penyusuan ni, sebab memang kita tahu penyusuan ibu secara direct ataupun secara eksklusif ni adalah sangat baik untuk baby kita lah. Dari segi sistem imun dia, dan memang banyak sangat kajian tentang susu ibu ni, kebaikan dia di sana. Jadi
Jadi dekat situ saya nak ibu-ibu kat sini sentiasalah belajar, dapatkan support, dapatkan juga support daripada environment. Suami, yang penting team yang bersama dengan kita tu nak menyusukan baby tu, daripada mak kita ke mak mentua ke, kita dapat. Bila kita ada ilmu, so kita ada benda tu talk with. Kita tahu, kita pula boleh bagi ilmu tu pada diorang, supaya diorang, oh this is new, ni benda baru. Macam I sendirilah Hanim, which is I pun bila I menyusu, ada yang bagi I cadangan-cadangan ni, which is kita dengar and then tapi bila kita tengok balik, oh okay, kita boleh terima yang ni, kita tahu nak decide yang mana ada kita yang nak tak sesuai terima. dengan diri kita kan. Ada yang tak sesuai, so kita tahu macam mana nak buat decision untuk kita jayakan kepada penyusuan kita. Yang penting you happy, baby happy, and everyone, you tak pressure everyone lah. Yang penting you sebelum nak buat apa-apa tu, you pasangkan niat lah, berapa lama you nak menyusu, pasangkan niat yang ni lah. And kalau my tips is berselawat selalu, tu yang the common things lah untuk untuk tenangkan you kalau you ada dalam keadaan yang tiba-tiba ada challenge lah. Berikan nasihat sikit untuk ibu yang selalu compare ni dekat media sosial ni, stok susu dia banyak, stok susu kita sikit, supaya ibu ni lebih tenang dan lebih fokus untuk memberi susu ibu kepada anak masing-masing. Okay, tu ibu-ibu yang banyak stok susu ke banyak ni, kalau boleh support kawan sebelah supaya bukanlah jadi banyak macam awak. Boleh jadi banyak macam awak, tapi at least you give some support. Maksudnya benda ni rezeki masing-masing. Kalau boleh mami-mami pun perlu tahu tahap kita punya rezeki dekat mana. Supply demand tu kita kena tahu macam mana dengan baby kita. Kita tak boleh terikut-ikut. Jangan compare diri kita dengan orang yang dia lebih bagus. There's no motherhood yang perfect. Tak ada yang perfect, and everyone ada cara tersendiri. Jadi you a good mother. Tak ada siapa pun yang tak sayang anak kan. Jadi dekat situ bukanlah bermaksud kalau you feel jugalah nak menyusukan anak, tak bermakna you a bad mother. So you dekat situ you ambil peranan sebagai, mungkin benda tu boleh buat you burn out dan sebagainya, you ambil peranan sebagai untuk untuk lebih support, jadi lebih positif. Jadi kat situ I think untuk mother-mother yang stop compare yourself tu, stop comparing lah. Sebab it's not a very healthy punya benda lah untuk you buat. You have to support each other. Support each other paling penting. Dan fokus on your journey, your personal journey. Focus on yourself, focus on your personal baby you focus. Okey, baiklah, banyak sebenarnya kita dah kongsikan hari ini tentang proses penyusuan susu ibu, antara lain adalah tugas mentor penyusuan susu ibu sendiri. Sebenarnya banyak kebaikan kalau anda dapat hubungi mentor. Tapi macam mana nak hubungi Puan Nadia? Mungkin ada ramai yang nak hubungi Puan Nadia supaya mereka lebih tenang untuk macam menyusui ibu. Selalunya I memang ada dekat my IG lah, Nadia Saruji. Boleh follow I dekat situ. So I will tag all the video. Ada jugalah I bagi video, kadang-kadang I boleh live. And then boleh kat situ, boleh DM je, straight DM. And kalau perlukan lebih bantuan, boleh straight untuk minta WhatsApp I ke dan sebagainya lah. Untuk I consult mungkin dari rumah. Tengoklah how the major. Kalau major problem, mungkin kita akan visit lah. Kita akan site visit and kita akan tengok. Sebab now COVID kan, so kita nak kurangkan sentuhan ataupun banyak ni lah. Kadang-kadang kita dengan baby je, kita boleh tenangkan baby tu boleh menyusu. Dia bukan, kadang-kadang kita tengok ingat kita nak tenangkan kan. Jadi kat baby tu je kita tahu macam mana, mungkin pegang ke, cara nak susukan baby ke mami ke. Dekat situ gentle ke, macam mana kita buat. Dekat situ je dah boleh bagi mami satu result lah. Kadang-kadang dia perlukan macam ni sebenarnya pegang susu, masukkan macam ni, macam itulah. Maksudnya nak selesaikan masalah, silalah jumpa Puan Nadia mentor penyusuan susu ibu anda. Terima kasih Hanim nak ucapkan kerana sudi bersama dengan Tanya Pakar Pak Emma hari ini. Terima kasih, banyak sangat ilmu yang Hanim dapat dan juga ibu-ibu di luar sana. Terima kasih Puan Nadia. Sama, thank you Hanim. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih Hanim nak ucapkan kepada semua yang menyokong Jom Tanya Pakar Pak Emma. Jika anda ada masalah tertentu ataupun topik yang anda ingin kami sampaikan kepada anda, boleh DM dan juga mungkin boleh email kepada kami untuk kami lampirkan topik-topik yang best untuk kita kongsikan. Teruskan menyokong Pak Emma. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.